Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu akan masuk bab baru iaitu bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, so apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini adalah serakan dan sukatan serakan. Okey. Serakan. Jadi kamu kena tahulah apa maksud serakan, apa yang dimasukkan sukatan serakan. Okey, so istilah-istilah yang kita akan gunakan tu. Okey, untuk 8.1. Okey, 8.1 serakan. So, yang pertama perlu tahu apa yang dimasukkan dengan serakan. Okey, sukatan serakan memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, maksudnya kita nak tahu dia punya serakan tu sama ada besar ataupun kecil. Okey. So macam mana kita nak tahu sama ada serakan kita tu besar atau kecil? Kita akan tengok kepada julatnya. Okey, kalau julatnya kecil, maksudnya julat tu adalah beza kan? Beza tu kecil. Jadi serakannya pun adalah kecil. Data dia tak berserak terlalu jauh antara satu sama lain. Dia tak banyak beza lah. Kalau serakan kecil maksudnya antara satu data dengan data yang lain bezanya tak terlalu besar. Kalau serakannya besar maksudnya julatnya juga adalah besar. So julat besar bermaksud beza antara suatu data itu dengan data yang lain agak berjauhan ataupun bezanya terlalu besar. Okey. So, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif. Apa yang dimaksudkan dengan kuantitatif? Kuantitatif ni maksudnya benda yang kita boleh kira. Okey, kita boleh kira seperti julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Cikgu rasa kamu dah pernah jumpa dah perkataan julat sebelum ni. Okey, mungkin yang baru bagi kamu adalah julat antara kuartil. Okey, apa itu kuartil? Nanti kita jumpa juga, kita akan belajar. Variance. Okey, variance pun perkara yang baru yang kamu akan jumpa dan sisihan piawai. Okey, istilah-istilah ini kamu akan perlu tahu apa macam mana nak cari. Okey. Seterusnya, cikgu pergi terus kepada muka surat 213 iaitu contoh. Okey. Kita nak tengok dulu apa yang dinamakan dengan beza. Okey, kita tengok dulu apa yang dimasukkan dengan beza. Tapi sebelum tu kalau mu tengok dekat zon informasi ni cerapan. Okey, istilah cerapan. Okey, cerapan tu apa? Okey, cerapan merupakan data atau dapatan yang diperolehi daripada suatu pemerhatian. Okey, maksud kita buat kajian, kita buat pemerhatian, kita dapat data. Okey, contohnya kat sini dia bagi data mengenai jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Jadi kita buat kajian mengenai jisim pelajar. Contohnya 20 orang pelajar sampel kita. Jadi sekarang kita nak tahu apa beza. Okey, beza. Apa yang dinamakan beza? Kalau sebelum ni awak dah pernah jumpa dah beza. Dalam matematik, beza bermaksud nilai paling besar ataupun nilai besar tolakkan dengan nilai yang kecil. Itu adalah beza. Jadi kat sini, untuk cari beza jisim ini, kita perlu dapatkan jisim yang paling besar tolakkan jisim yang paling kecil. Jadi kat sini jisim paling besar adalah 79 dan jisim yang paling kecil nilainya adalah 47. Jadi di sini bila kita cari beza antara jisim adalah 32 kilogram. Boleh? So, yang kedua, Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm sampel beberapa jenis serangga. Okey, panjang dalam cm. Contohnya kat sini, ini seekor serangga. Panjang dia adalah 3 3.1 kan. Okey, kalau awak tengok dia punya, ini adalah graf dia. So, kat sini adalah 3.1.
3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 4. Nampak So, setiap satu tu adalah 0.1. Jadi, di sini panjangnya adalah 3.1. Boleh? Okey. So, kat sini kalau nak cari beza, maksudnya kita akan cari nilai yang paling tinggi. Maksudnya, di sini, kita panggil apa ni? Panjang serangga yang paling besar adalah ataupun paling tinggi nilainya adalah di sini. Iaitu ini apa nilai dia? 6.8. Jadi awak kena baca daripada graf kita lah. Okay, yang diberi dalam kertas graf ni. 6.8 paling besar. Ini 3 ekor serangga di situ. Dan paling kecil nilainya, paling kecil nilainya adalah 3.1. Jadi nak cari beza antara kedua-duanya, beza yang paling besar tolak ke yang paling kecil. So, panjang serangga yang paling besar adalah 6.8, tolakkan dengan 3.1, so dapatlah 3.7. Boleh? So, itu kita nak cari beza. Okey. Cikgu terus kepada praktis. Cikgu ambil satu soalan atau dua soalan saja. Okey, tengok nombor 1. Satu kajian tentang takat didih dalam degree Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatat seperti berikut. So, ada 10 bacaan semuanya sebab dia kata 10 jenis bahan kimia. Okey, yang pertama, tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. So, A ni suhu terendah apa? Okey, untuk A suhu paling rendah, suhu terendah. Okey, cikgu tulis kat sini lah, sebelah sini Okey. Untuk A, dia nak yang pertama suhu terendah. Okey, jadi awak cuma nyatakan saja ataupun tulis saja suhu yang terendah. So, awak tengok kat sini, mana paling rendah nilai dia? 45, betul? 45? Ada lagi tak yang paling rendah? Okey, tak ada dah. So, suhu paling rendah adalah 45 darjah Celsius dan suhu paling tinggi, paling tinggi, suhu tertinggi adalah 150. Nampak 132, okey 150. Boleh? So, nyatakan saja ataupun tuliskan sahaja. Okey, yang kedua B, tentukan beza antara suhu tertinggi dengan suhu terendah. So, beza dia, yang kedua nak cari beza. Beza maksudnya suhu tertinggi 150 darjah Celsius, tolakkan suhu terendah 45 darjah Celsius. So, nilainya berapa? Berapa? 105 darjah Celsius. Okey, boleh? Okey, seterusnya cikgu tunjukkan satu lagi contoh soalan nombor 3. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm beberapa jenis sampel daun. Okey, jadi sekarang apakah beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek? Beza. So, bila beza, kita ambil dia punya panjang. Okay, nak cari beza sama dengan panjang sampel daun terpanjang. Okay, panjang, cikgu singkatkan sampel daun terpanjang, tolakkan. Okay, tolakkan panjang sampel daun terpendek. Jadi kamu cari daripada rajah yang diberi tu. Okey. Yang terpanjang, tengok yang terpanjang di sini. Okey, ini yang terpendek, betul? Jadi kita tengok bacaan dia. 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4. So kat sini adalah 16.4. Dan yang paling rendah adalah 14.1.
Nampak? So, kita terus ambil bacaannya. Iaitu yang terpanjang adalah 16.4 cm. Tolakkan dengan yang terpendek 14.1 cm. Jadi, kamu akan dapatkan nilainya dekat kalkulator. So, kamu akan dapat 2.3 cm. Itu adalah beza antara daun, panjang daun yang diberikan. Untuk yang kedua, bahagian yang kedua, standard pembelajarannya adalah membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. So, kamu kena fahamkan dahulu apa yang dimaksudkan dengan plot batang dan daun dan juga plot titik. So bagaimana anda mentafsir atau membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik. Jadi sekarang ni kamu kena pasti dulu apa yang dimaksudkan dengan plot batang dan daun dan juga plot titik. Tengok kat sini, masuk plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melaluinya kita dapat melihat sama ada data itu cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. So daripada plot batang dan daun ni kita boleh dapati, kita boleh nampaklah dia punya pattern dia tu. Pattern dia yang mana yang paling banyak muncul, yang mana paling kurang muncul. So kat sini dia nyatakan langkah-langkah untuk memplot batang dan daun. Itu langkah-langkahnya. Contohnya kat sini kita ada suatu set data. Data markah yang diperoleh oleh 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Macam kita boleh buat data kita sendiri. Contohnya kita boleh dapatkan markah matematik contohnya kan. Ujian 1. So kita carilah dalam kelas 4 Farabi contohnya ataupun 4 Ibnu Battuta, berapa orang yang kita boleh cerap. Contohnya 36 orang ataupun 40 orang. Kita boleh dapatkan data ujian sebenar dan cuba buat. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak akan dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Jadi, kenapa kita buat dalam bentuk jadual batang dan daun ini supaya kita boleh nampak dia punya pattern dia, serakan dia macam mana. So kita tetapkan nilai puluh sebagai batang. Nampak tak kat sini? Untuk kita tentukan ni, kita tengok kepada data kita lah, depends kepada data kita sebenarnya. Kalau kat sini dia punya nombor data kita adalah 10, betul tak? Ada bacaannya 32, 36, 10 dalam bentuk 10. Jadi di sini diletakkan nilai 10 sebagai batang. So kat sini dan nilai SAR sebagai daun untuk memplotnya. Contoh di sini, kalau kita tengok dalam data kita tadi, kita ada nombor paling kecil berapa? 27. Betul, 27. Ini sudah disusun dalam bentuk menaik kan? Kalau perasan ini sudah disusun dalam bentuk menaik. Jadi senang kita nak tengok. Jadi paling kecil adalah 27. Paling besar adalah 54 kat sini. Jadi kita ada nombor 27, 29. So untuk 20, untuk 2 macam 20 kan? Kita ada 27, nampak kat sini. 27 dan 29. Nampak So 2 kat sini adalah menunjukkan nilai puluh. Kat sini kita ada 27 dan 29. Jadi 2 di sini kita tunjukkan nilai puluh. So kalau kita kita gabungkan dengan daun, kita akan dapat 27 di sini. Dan satu lagi data kita ada 29. Nampak tengok yang ketiga. Kalau yang ada 3 depan, kita ada 31, 32, 34, 35, 36. 35 2 kali, 36,
37 dua kali, 38 dua kali, 39. Jadi yang pangkalnya, okey, yang ada hadapannya ada 3. Okey, nilai puluhnya ada 3. Kita ada 31. Nampak 31. 32. Okey. 34. 35. 35 lagi. Okey, nampak dia punya. Macam mana kita tulis tu? 7, 7, 8, 8, 8, 8 dan 9. Okey, so kamu akan lengkapkan jadual batang dan daun ini sehingga selesai semuanya sampailah 54 ni. Nampak 54. Ini yang terakhir sekali. Dan di sinilah kita boleh terus nampak dia punya taburan dia. Okey, ini panggil daun ni, daun. Nampak bentuk daun. Macam tu. Itu bentuk daun. Okey, ini batang dia. Macam tu. Okey. So bentuk dia kita boleh nampak lah. Okey, mana taburan yang paling tinggi? Kita boleh nampak dengan jelas lah. Ini taburannya paling tinggi. Paling rendah adalah di sini. So dengan jelas kita boleh terus dapatkan. Kita panggil apa? Kita boleh nampak serakan dia macam mana. Okey. Okay, tengok pada zon informasi, digit daun disusun dari nilai kecil ke nilai terbesar. Okay, kita ikut pada urutan dia lah. Okay, dan di sini penting kamu kena nyatakan kekunci dia. Okay, kekunci 2, slash macam tu, 7 bermaksud 27. Maksudnya kita ambil salah satu contoh kat sini. Kita ambil atas sekali lah. Okay, pasangan ni 2 dengan 7. 2/7 bermaksud 27. Itu maksudnya kita bagi kekunci di situ, kita panggil apa? Contoh lah untuk siapa yang boleh baru tengok dia boleh dah faham dah. Dia faham nak apa maksud jadual ini. Okey? Okey. Dan satu lagi, sebelum cikgu berhenti untuk video pertama ni, cikgu terangkan bagaimana kita nak melukis plot titik. Okey, kalau sebelum kat sini okey, daripada jadual batang dan daun ini kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Okey, markah yang paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Okey. Okey, apakah yang anda faham tentang plot titik? Okey, plot titik ni ini contoh plot titik. Okey, dalam bentuk plot titik yang tadi kita baca tadi itu dinamakan plot titik. So contoh di sini cikgu ada 20 orang murid, okey, skor yang diperolehi oleh 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey. So plot titik ni kita akan buat dalam bentuk graf, kertas graf macam ni. Okey, dalam plot titik kita buat satu, kita panggil apa ni? Ini panggil apa? Number line. Okey, number line ataupun kalau dalam graf kita panggil skala kita. Betul tak? Dan skala yang dipilih mestilah seragam. Seragam bermaksud mungkin kat sini 1 cm mewakili 1 unit skor. Okey. Okey, setiap 1 cm mewakili 1 unit. Jadi kamu kena fahamlah ini mesti seragam antara setiap skala ni lah. Okey, setiap ni. Okey, so contohnya kat sini kita ada yang pertama skor kosong. Okey, skor kosong ada 1 kat sini, so kita plotkan 1. Okey, skor 2, kita plotkan 2. Nampak kita plot ikut saja data yang kita perolehi. Skor 4, skor 7, okey, 6. Okey, kemudian kosong lagi. So dia punya jarak tu mestilah seragam. Okey, mestilah seragam. Kemudian kita ada 5. Kita ada 8. 4. 1. 2. 3. Okey, maksudnya kita akan teruskan sampailah habis data kita ni. Okey, so ikut saja kita punya data, tak perlu cari. Kalau nak cari 3 semua dulu tak. Kita akan ikut saja data kita supaya tiada data yang tertinggal. Okey, dan akhirnya selesai semua. Okey, so kalau kamu tengok step pertama kita kena lukis number line ni.
Okay, skala kita dan labelkan ini sebagai skor. Kita macam kita buat graf lah. Cuma kat sini kita tak letakkan pangkal, kita letakkan point dot macam tu. Dan kita tak ada paksing menegak. Betul tak? Kita hanya gunakan satu saja skala melintang. Okay? Paksing melintang sahaja. Dan jarak antara titik ini mestilah seragam. Okay? Seragam. Okay? So, senang dibaca lah. Kalau kat sini kita boleh nampak dia punya taburan dia. Kalau kita tengok, taburannya dah boleh nampak lah mana yang paling tinggi, mana taburan yang paling rendah. Okay? Kalau kita tengok kat sini, nilai cerapan paling tinggi adalah 8 dan cerapan paling rendah adalah skornya 0. Okey, ini paling tinggi skor 8, skor paling rendah adalah 0. Dan kebanyakan murid yang dapat skor 7. So kita nampak murid banyak mendapat skor 7. Okey? Boleh? Yang paling sedikit yang mana? Mendapat skor 1. Yang paling sedikit mendapat skor. Okey, tapi ada nilai yang kosong tu. Okey, jadi setakat ni boleh faham? Okey, cikgu terus kepada... Okey, kita terus kepada mentafsir. Mentafsir dua set data berdasarkan plot titik. Okey, plot titik. Okey, contoh kat sini diberi ada dua kuis, iaitu pertandingan kuis matematik dan sains dijalankan di SMK Bestari. Okey, 20 orang murid telah mengambil bahagian dan dalam kuis tersebut. So ini Raja menunjukkan skor bagi kuis matematik sains dan skor bagi kuis matematik. Okey. So soalan dia tanya apa? Okey, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, berikan justifikasi anda, maksudnya berikan sebab anda. Okey, serakan yang paling besar kita tengok kepada beza kita tadi. Okey, beza yang mana paling besar? Okey, beza kita cari nilai yang paling tinggi dengan nilai yang paling rendah tadi. Okey, data yang paling tinggi kita, markah paling tinggi dengan markah paling rendah. Okey. So kalau kat sini ini 15 dengan 9, yang mana paling besar serakan dia? Jadi kita boleh tengok kat sini yang besar serakannya adalah dalam kuis sains. Okey, kenapa? Okey. Serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okay, ingat balik macam mana kita cari beza tadi. Beza cerapan sama dengan nilai skor yang paling tinggi iaitu 15. Tolakkan nilai skor yang paling rendah 8. Yang dot-dot ni sebenarnya bilangan murid. Okay, jangan confuse pula awak tengok paling tinggi kat sini 11 tak. Ini bilangan murid yang mendapat skor tersebut. Tapi kita nak beza, kita nak cari beza, kita cari beza skor tersebut. Jadi kalau kat sini tengok kuis matematik bezanya berapa? Okey, kalau ini 15 tolak 8 sama dengan 7. Kalau kuis matematik bezanya adalah 15 tolak 9. So ini sama dengan 6. Okey. So beza yang besar inilah menunjukkan serakannya besar. Okey, dia beza ni sama dengan julat. Julat besar maksudnya serakan besar. Okey, kemudian B, kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, so tadi kita dah kira dah beza cerapan paling tinggi adalah kuis sains. Okey. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Okey, mana yang lebih baik? Lebih baik maksudnya markah yang lebih tinggi, betul tak? Markah lebih tinggi dan pelajar pun lebih ramai dapat markah tinggi. So yang mana antara kuis sains dengan matematik yang lebih baik pencapaiannya? Okey, so mestilah kuis matematik. Sebab kalau kita tengok kat sini, datanya kebanyakannya tertumpu kepada markah yang besar, betul tak? Skor yang besar, skor 11, 12 tinggi. Nampak tak 12 ada berapa orang? 3, 4, 5, 6.
13 ada 4 orang. Okey, dan kalau kita bandingkan dengan skor sains, 11 ada 5 orang. Okey, 12 ada 4 orang. Maksudnya dia punya bentuk graf itu kita boleh nampak lah. Okey, bentuknya kita boleh nampak. Macam tu kan. Kalau kat sini dia tertumpu pada skor yang tinggi nilai dia. Boleh nampak So, jawapannya untuk C adalah skor matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu kepada bahagian kanan blok titik. Okey, ataupun mempunyai markah yang lebih baik berbanding dengan skor kuis sains. Okey. So itu cara kita nak bezakan lah. Ikut pada kreativiti awak. Okey, untuk ikut pada kefahaman awak. Cuma yang kamu perlu tahu adalah serakan. Macam mana nak cari serakan sama ada dia besar atau kecil, kita tengok kepada bezanya. Okey, beza cerapan tadi. Boleh? So, cikgu akan berhenti sampai sini sahaja. Kamu akan buat soalan-soalan berkaitan yang cikgu ajar hari ini di dalam buku. Bukan soalan ni Soalan ni untuk nanti cikgu akan bagi soalan ini kemudian. Tapi cikgu nak awak buat buku modul. Okey, soalan yang cikgu buat hari ini. Okay, yang berkaitan dengan hari ini, kita akan buat dalam buku modul. Boleh? Okay, so lengkapkan buku modul sehingga muka surat berapa cikgu akan nyatakan kemudian. Okay, so kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat mencuba semua.